Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar Cik Rosli, Saudara Aziz Muhammad, Saudara Sabri Noraini, Saudara Idris Mat Zainuddin, Saudara Amin, Saudara Jahar, Saudara Tuyah, AK47 dari Besut, Saudara Mat Zali, itu juga Saudara Ramzul, Saudara Hani Abdullah, Saudara Jalal Ali, Salam Perjuangan serta Malaysia. Zamari LC, selamat malam. Saudara Muhammad Kapli, Salam Madani, Muhammad Asidi dari Kuantan. Begitu juga Saudara Zizi Muhammad dan Lukpi Laut. Wahab Zain, Saudara Madam K, Zainuddin, Saudara Din, Saudara ABJ, DZ Ketari, Salam Perjuangan, Yusuf Mayo. Itu juga Saudara Fazilah Awang dari Pulau Pinang, Saudara Mustafa Boyut dari Selayang, Wan Azwa, Hamidah Kamat, Salam Perjuangan, Hani Abdullah, Jebat Pembela hadir dari Kulim Kedah, Saudara Muhammad Hafizan, Saudara Syarum Juandi, Abiki, Wan Azizah Arazaina, Madam K, Tuan Haji Azhar belum manap. Khabar Tuan Haji, moga sihat. Saudara Nur Ali, selamat malam Saudara Richard Bakri, Saudara Marabiah Abdullah dari Pandan Jaya, Yang Maya daripada Johor Bahru, Saudara Pak Chu dari Langkap, Saudara Mat Paridun Tukiman. Begitu juga Saudara Mat Zali, Saudara Syukur Jamil, terima kasih hadir selamat malam menemani saya. Pak Syahrum, terima kasih. Saudara Dia Waksu dari Larut Perak. Begitu juga Mat Paridun Tukiman. Pak Chu dari Langkap, Saudara Abdul Rahman Rasul, Saudara Amir Fizi, Saudara dari Johor. Terima kasih hadir. Saudara Syarun Joandi dari Melaka. Saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan. Saudara Abu Seman Hashim, Saudara Amimah Mokhtar, Saudara Madusi, Salih Lembang, Saudara Hashim Alias, apa khabar orang Melaka, jangan marah-marah. Saudara Ramzul Zul, Saudara Adib Ash Kamel, Saudara Mahasan Harun, Saudara Osman Kamel, Rubidin. Apa khabar di? Moga sihat. Yaumun, Puan Hasnah, Waalaikumsalam. Saudara Pak Chu, terima kasih mendoakan kesihatan saya. Saudara Ahmad Hazami dari Tumpat, Kelantan. Begitu juga Saudara Kamarul Azhari, Saudara Fadil Amin dari Besut, Saudara Jebat Pembela, Saudara Azizul Abdul Hamid, selamat malam. Saudara Mat Zubir, Saudara Zahari Muhammad dari Jeli, Kelantan. Saudara Zahari. Begitu juga Aizul Abdul Hamid, kata tolong sebarkan dengan teman-teman. Ghazali Isa, Saudara Gina Zaidi Zain, saudara. Itu juga Puan Nur Maria, Saudara Azizul Abdul Hamid, Saudara Edi Tahir, Saudara Abdul Ghaffar Hamzah dari Kuantan, Saudara Muhammad Nasir, Jaka Linglung, Saudara Nuraini Adnan. Begitu juga Abdul Jalil Osman, Saudara Halimah Musruh dan Rabudin Pasarat, serta teman-teman Nur Haslina Ahmad Syarif, Sahar Ibrahim, Saudara Zaidi Zain dari Gua Musang. Baik saudara, saya minta maaf kerana tak dapat menyantuni semua. InsyaAllah apabila usai pencerahan saya akan lihat satu persatu. Saya mohon maaf saudara, masih lagi kesihatan saya agak terganggu. Sebab itu petang tadi saya tak dapat bersiaran dalam segmen memori. Suara pun, tenaga tak ada. Itu masalahnya. Batuk dah agak berkurangan, tapi tenaga dia rasa dekat joint-joint saudara lemah saja saudara. Nak buat macam mana? Jangan lemah tenaga batin, sudahlah saudara. Saudara Abdul Rahman, terima kasih. Itu juga Saudara Jaka Linglung dari Pulau Pinang, Saudara Tarmizi Akasah. Saudara, hari ini adalah hari Isnin. Kita baru mula kerja hari ini, saudara. Dan hari ini 6 November merupakan hari yang ke-1328. Tadi saya cuba juga melayari dalam pengumuman Kementerian Kesihatan. Nampak kayaknya masih lagi ditakut yang lama, iaitu jumlah yang dijangkiti 5,129,800 orang. Jadi yang lama juga saudara. Tapi bagaimanapun, saya mengharapkan agar kita jagalah kebersihan diri, kita jaga kesihatan diri kita dan keluarga kita, ya saudara Nia. Mira Harun, saudara Edi Tahir, saudara Zaki Mus, saudara Mahdi Saleh. Baik saudara, saya juga minta maaf lah saudara, malam ini untuk e-commerce juga saya tak dapat nak usaikan kerana dalam keadaan sekarang ni nak bercerita tu macam semangat tu agak lemah sedikit. Tapi
pencerahan harus diberikan. Janji saya dengan anda selagi saya bertenaga, ya Kamotai, waalaikumsalam. Memanglah nampaknya Kamotai sikit uzur, nak buat macam mana? Aduh, hai. Baik, saudara. Segmen naluri kehidupan perlu diteruskan, saudara. Kerana sekali lagi saya nak jelaskan, saya bukan dai, saya juga bukan ustaz yang bertauliah. Cuma sekadar menyampaikan apa tulisan teman-teman yang saya pilih, saya nampaknya okey lah kita kongsi bersama, saudara. Kerana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, satu hari dia kata waktu peperangan Khaybar, katanya kami keluar bersama Nabi Muhammad SAW hinggalah Allah memberi kemenangan kepada kami. Namun kami tidak mendapat harta rampasan perang, itu berupa emas ataupun perak, melainkan harta benda seperti makanan dan pakaian. Kemudian kami bersama Rasulullah berangkat menuju ke Wadi Qura, iaitu lembah sebelum kota Madinah, saudara. Wadi Qura. Rasulullah ketika itu bersama dengan seorang hamba, seorang budak yang dihadiahkan oleh seorang lelaki dari Juzam, yang dipanggil dengan nama Rifa'ah bin Zaid dari Bani Dubaib. Ketika kami sampai di wadi, katanya, budak itu sebut berdiri untuk menambat unta bagi Rasulullah. Tiba-tiba dia dipanah dan menemui ajalnya di situ. Waktu dia nak tambat unta Rasulullah. Jadi para sahabat berkata, kami mengucapkan selamat baginya, duhai Rasulullah, kerana dia telah syahid. Tapi agak menghairankan apabila baginda Nabi Muhammad SAW bersabda. Dia kata, tidak, demi zat jiwa Muhammad yang ada di tangannya, sesungguhnya ia akan diazab oleh api neraka kerana selimut dari ghanimah perang Khaybar yang diambilnya belum lagi dibagi-bagikan. Jadi ketika para sahabat mendengar sabda baginda, tiba-tiba seorang lelaki membawa seutas tali ataupun sepasang tali kasut yang merupakan hasil rampasan perang yang juga disembunyikan daripada Nabi Muhammad. Seraya dia berkata, duhai Rasulullah, aku ambil masa perang Khaybar. Maka Rasulullah pun bersabda, satu tali kasut atau dua tali kasut berasal dari api neraka. Ini hadis riwayat Muslim yang ke-166. Statusnya adalah hadis sahih, saudara. Jadi artinya, saudara, mati syahid itu adalah satu anugerah istimewa daripada Allah yang menjanjikan balasan syurga. Ada sahabat yang terbunuh oleh panah musuh dan telah dianggap syahid oleh para sahabat. Namun, baginda Rasulullah berkata, ia akan dibakar oleh api neraka kerana mengambil harta awam, iaitu ghanimah, sebelum diagihkan, walaupun ia sekadar selimut atau pakaian. Jadi saya, jika mengambil selimut atau kasut yang bukan hak dengan cara yang salah, juga akan dibakar oleh api neraka. Bagaimana pula jika yang diambil itu puluhan ribu dan jutaan ringgit, yang bukan milik kita, yang bukan ghanimah perang. Jadi menurut Imam Al-Qurtubi, bahawa kekalahan yang dialami kaum muslimin pada perang Uhud adalah akibat daripada ghulul, itu zalim yang dilakukan oleh pasukan pemanah. Mereka tidak menjaga amanah yang diberi untuk tetap berada di posisi. Mereka turun dari bukit untuk mengumpulkan rampasan perang sebelum dibagi-bagi. Akibatnya, kesan daripada kesilapan mereka, ia telah memberi kesan kekalahan seluruh pasukan tentera Islam ketika itu. Jadi mereka yang tidak amanah dan melaksanakan tugas, malah mengambil harta yang bukan haknya, boleh memberi kesan kepada kehancuran umat dan negara. Itu dia punya pengajaran daripada Yesus sebut. Kerana itu, saudara, dalam kita membina negara yang utuh, negara yang sejahtera, janganlah sesekali kita terlibat dengan mengambil harta yang bukan hak kita. Saudara, sama-samalah kita mencegah aktiviti yang boleh menjurus kepada kehancuran negara. Ini peristiwa, saudara. Seorang anak, seorang hamba yang tugasnya mengikat tali unta, bila dia kena panah mati, dia para sahabat ingatkan dia mati syahid. Tapi rupanya ramai tak tahu. Baginda Rasulullah tahu bahawa dia menggunakan selimut dia tu yang diambil daripada ghanimah peperangan. Itu pun salah, saudara. Bayangkanlah, saudara, kalau itu keadaannya boleh dibakar api neraka. Bayangkan kalau mereka yang mengambil harta rakyat. Tu, kena ingat, saudara, itu pengajaran yang perlu kita hayati. Jadi teman-teman, kalau anda bertugas hari ini, mula bekerja, saudara, kalau anda mempunyai jawatan di kementerian ataupun di jabatan-jabatan tertentu,
sentiasalah bersikap amanah. Itulah pengajarannya, saudara. Tapi kena ingat, saya bukan da'i. Saya juga bukan ustaz. Hanya sekadar membaca, saya lihat bahawa ini baik untuk kita perkongsian bersama, saudara. Apa kata mutiara kata hari ini, saudara? Teman-teman kita menghantar kepada saya, katanya ada kalanya saat kita berusaha memberi keselesaan kepada mereka, pada sahabat, teman-teman, kadang-kadang usaha kita ada kalanya dipandang sepi ketika batas kejayaan dan kesenangan dalam genggaman mereka yang kita bantu. Insaflah, saudara. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya. Ya, saudara, memang begitulah, saudara. Sebelum mereka dapat, saudara, minta bantuan pada kita. Oh, bagai nak geraklah minta tolong. Tetapi, bila dah agak nampak sinar-sinar kejayaan, mereka mula melupakan. Tapi bagaimanapun, saudara, bersabarlah. Jangan kita fikirkan sangat soal itu, kerana itu anggaplah sebagai dugaan ilahi. Dan kepada teman-teman, saya harus berpesan, terutama mereka yang berada di anjung kuasa di Seri Perdana. Saya tetap berpesan pada pimpinan agar janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang, seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh muflis. Hajar comel-comel tak apa, lambat masuk pun tak mengapa. Hajar Osman, Sir Sejati, Sir Mat Zaki, Wan Zainuddin, Cik Mush Ash'ari, ya saudara. Saya pun minta maaf lah sebab suara saya hari ini tidak bersemangat. Tapi nak buat macam mana? So, dah begitu keadaannya. Banyak ni ubat saudara ni. Tak larat nak makan ubat. Dia lemah saudara. Baik saudara. Saya harus memberi peringatan pada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan anda masukkan dalam mana-mana channel. Perlu anda ingat bahawa itulah tanggungjawab anda. Itu bukan tanggungjawab saya. Kerana saya tak mampu untuk memantau atau mengkritik atau menahan sebarang suntingan yang anda lakukan. Anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tak marah. Dan saya kena ingat bahawa ini adalah pencerahan politik yang matlamatnya sekadar memberi informasi. So, terima kasih Tuan Mat Rashidi minta saya berehat. InsyaAllah, saya rasa lepas bagi pencerahan nanti, saya berehat, saya tidurlah kalau boleh. Kalau boleh, saudara. Tapi lepas ni kan nak cari juga bahan untuk besok dan sebagainya. Begitulah keadaan kehidupan saya akan berusaha untuk memberi pencerahan yang terbaik untuk anda. Dan bila saya memberi pencerahan, saudara, ini kena pegang baik-baik. Kita mesti memegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau saudara rasa tak setuju dengan pandangan saya, boleh hantar kiriman, akan saya santuni. Asalkan anda gunakanlah bahasa-bahasa yang terbaik. Kerana kita adalah warga cinta damai. Kita menyantuni setiap aspek, setiap permasalahan secara harmonis. Kamu tahu dia kata kurang tidur. Memang tak boleh nak tidur sebab batuk, saudara. Bila kita tidur, batuk, terganggu. Kadang-kadang satu malam tu tidur setengah jam saja. Tapi bagaimanapun, insyaAllah, ada ubat, saya makan ubat, ada kedrat. Macam mana saya katakan, selagi saya terdaya, insyaAllah saya akan cuba untuk bertemu dengan anda jam 9.30 malam. Cuma yang 5 petang tu kadang-kadang tak dapat dilakukan kalau badan letih sangat, saya. Sebab itu memerlukan kreativiti, kita nak mengimbau masa silam dalam segmen nostalgia. Baik, saudara, laporan awal, iaitu tentang laporan banjir. Setakat ni yang saya terima, saudara, seramai 603. Dalam musim monsun Timur Laut sudah pun melanda negara kita sekarang, saudara. Hujan di sana sini. Dan itu mengundang banjir. Dan seramai 603 mangsa banjir telah pun ditempatkan di 9 pusat pemindahan sementara di beberapa daerah di Selangor. Nampak gayanya di Perak dia meningkat, tetapi ada turunnya. Cuma yang memeranjatkan apabila di Selangor. Di Selangor terdapat 603 orang mangsa banjir yang segera dipindahkan di beberapa daerah. Itu sehingga jam 9 pagi tadi. Saya yakin petang ni meningkat lagi kerana hujan lebat di sekitar Selangor. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Selangor, jumlah itu membabitkan 162 keluarga. Dan daerah yang terjejas adalah di Sepang dengan 467 mangsa banjir. Daripada 133 keluarga. Seramai 233 mangsa lagi ditempatkan di PPS, Sekolah Menengah Kebangsaan Dengkil.
manakala 108 mangsa dipindahkan ke PPS Dewan Orang Ramai Kampung Datuk Ahmad Razali. Selain itu, Dewan NPPK Kampung Jenderam Hilir juga dibuka untuk PPS bagi menempatkan 89 mangsa dan 49 lagi ditempatkan di Dewan Orang Ramai Taman Gemilang. PPS dibuka di daerah Hulu Langat iaitu di Sekolah Kebangsaan Bangi dan Sekolah Kebangsaan Semenyih yang menempatkan 96 mangsa. Jadi seramai 87 mangsa kata sekretariat tersebut ditempatkan di Bangi, manakala 9 mangsa dipindahkan ke Sekolah Kebangsaan Semenyih. Bagi daerah Ulu Selangor pula, satu PPS telah pun dibuka iaitu di Dewan Komuniti Taman Desa Ulu Yang Baru yang menempatkan 15 mangsa, membabitkan 3 buah keluarga. Di daerah Petaling juga, katanya satu PPS dibuka di Dewan Serbaguna Kamalia, Masjid Bandaran Subang Jaya, Putra Haid, membabitkan 10 mangsa daripada 3 keluarga. Satu lagi PPS dibuka di daerah Gombak, di Dewan Seroja, Kampung Bendahara, membabitkan 5 mangsa daripada 3 keluarga. Sementara itu, Bernama melaporkan di Perak, seramai 219 mangsa banjir daripada 63 keluarga masih ditempatkan di 4 PPS di daerah Hilir Perak, di Krian saudara. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak, jumlah mangsa kekal 53 orang daripada 17 keluarga di PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak dan 12 daripada 3 keluarga masih lagi di PPS Dewan Majlis Perbandaran Teluk Intan. Mangsa banjir di Krian pula kekal 97 orang yang ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak dan 57 orang daripada 19 keluarga yang diletakkan berlindung di PPS Sekolah Kebangsaan Alopong Su. Sementara itu, Sara Jabatan Pengairan dan Saliran Perak melaporkan bahawa paras Sungai Bido di Cangkat Jong berada pada tahap bahaya dengan mencatatkan ketinggian 4.2 meter. Manakala Sungai Kinta di Wir Tanjung Tualang dan Sungai Slim di Slim River pada paras berjaga-jaga pada 13.29 meter. Jadi berdasarkan maklumat daripada Jabatan Meteorologi, cuaca diramakan baik pagi ini. Namun, hujan dan ribut dijangka berlaku di kebanyakan daerah di Perak pada sebelah petang dan malam. Jadi berkesan kemungkinan masih ada lagi lah yang akan dipindahkan. Secara, saya mendapat laporan daripada Met Malaysia, iaitu ribut petir, hujan lebat dan angin kencang diramal melanda kebanyakan negeri sehingga di seluruh negara saudara. Menurut Jabatan Meteorologi, maklumkan cuaca itu diramal berlaku di seluruh Selangor, di Melaka, Johor, selain ibu kota Kuala Lumpur dan Putrajaya, serta beberapa kawasan di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, Sabah dan Sarawak saudara. Di Kedah, kata Met, ia membabitkan kawasan di Sik, Baling, Kulim dan Bandar Baru. Hati-hati saudara, ini kawasan yang mudah banjir. Pulau Pinang pula itu di seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah dan seberang Perai Selatan, serta Macang dan Kuala Kerai di Kelantan. Di Perak ia membabitkan banyak saudara kawasannya, iaitu di Larut, Matang, Hulu Perak, Kuala Kangsa, di Kinta, Perak Tengah, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim. Bagi di Negeri Terengganu pula itu ada Besut, Ulu Terengganu, Dungun dan Kemaman. Selain itu daerah Jerantut, Termeluh, Maran, Kuantan, Pekan dan Rompin di Pahang. Di Negeri Sembilan cuaca sama diramakan melanda di Jelebu, di Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah dan Rembau. Sementara itu teman-teman di Sarawak Sara itu di Kuching itu di Betong, Sariki, Sibu, Mukah bin Tulu dan Limbang. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang turut diramalkan di kawasan pedalaman Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort dan pantai barat Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan Tuaran di Sabah. Jadi Met Malaysia memaklumkan amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan bakal berlakunya ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm. Dan ini boleh mengundang banjir saudara. Bagaimanapun, saya dipahamkan bahawa Kementerian Pendidikan sebagai langkah berjaga-jaga dan persiapan awal, Kementerian Pendidikan telah pun menggerakkan jawatankuasa bagi menghadapi monsun Timur Laut dengan mewartakan sejumlah 5,063 sekolah di seluruh negara sebagai pusat pembinaan sementara.
Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, jawatan kuasa yang merentas kementerian dan agensi itu akan terlibat dalam penyediaan pusat pemindahan sementara, pemindahan aset, kesukarelawan serta peruntukan penyelenggaraan pasca bencana. Sejumlah 5,063 sekolah katanya telah diwartakan. Ini sebagai persiapan awal, saudara. Menurut Puan Fadlina, selain itu kementeriannya turut memperkasakan pasukan pengurusan bencana peringkat Jabatan Pendidikan. Kementerian juga melatih pasukan sukarela terdiri daripada pelbagai peringkat, guru dan seluruh warga kementerian yang berdaftar sebagai ahli Persatuan Sukan dan Kebudayaan, guru insani, penuntut dan sebagainya untuk jadi pembantu bila diperlukan. Saudara, sebab Met Malaysia meramalkan bila dia kata hujan ribut di seluruh negara. Itulah kesannya. Bagaimanapun, rakyat tak perlulah khawatir sangat. Walaupun negara dilanda oleh monsun timur laut, namun begitu, Lembaga Kemenjaraan Ikan Malaysia meminta supaya pemborong dan peniaga tidak mengambil kesempatan dengan menaikkan hasil laut, terutama ikan ketika musim monsun timur laut yang dijangka bermula hari ini hinggalah Mac tahun depan, saudara. Menurut pengurusi LKM Muhammad Fadil, dia kata pihaknya memberi jaminan bekalan ikan negara mencukupi sepanjang tempoh itu. Dan persiapan telah pun dilakukan. Bekalan ikan yang terjejas adalah di pantai timur. Itu pun melibatkan zon bot kecil yang hanya boleh ke laut tak lebih 5 batu nautika dari pesisir pantai. LKM sedia dengan keadaan itu dan katanya mereka mempunyai stok bekalan ikan iaitu 90 tan metrik. Pada masa yang sama, katanya LKM bekerjasama dengan rakan-rakan dagang iaitu pihak swasta yang terlibat dalam industri perikanan di seluruh negara. Ada simpanan sekitar 1,600 tan metrik simpanan ikan. Jadi ikan tak boleh naik harga dan beliau menyatakan tetap pada harga yang seperti biasa. Jadi rakyat jangan gusar. Walaupun monsun timur laut ini melanda, namun bekalan ikan mencukupi. Itu selaku pengurusi Lembaga Kemenjaraan Malaysia, beliau memberi jaminan kepada warga kita. Dan saudara, ini kenyataan daripada pengurusi NADMA, saudara, Datuk Seri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, beliau menggesa agar penduduk di kawasan berisiko banjir supaya mengambil langkah pencegahan sewajarnya dan sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa bagi mengelak dan mengurangkan impak bencana terhadap nyawa serta harta benda. Selaku Timbalan Perdana Menteri, beliau berkata penduduk yang berada di kawasan mudah terkesan banjir disaran merujuk maklumat terkini berkaitan bencana itu dari sumber yang sahih. Hujan lebat katanya sejak beberapa hari kebelakang ini menyebabkan beberapa kawasan rendah dinaki air selain paras sungai utama juga menunjukkan tren menaik. Sehingga jam 2 tengah hari tadi katanya bilangan negeri yang terkesan banjir kekal di tengah negeri. 6 daerah di Perak, Selangor dan Pahang masing-masing dan masih terjejas dengan seramai 881 mangsa. Jadi selaku pengurusi jawatankuasa pengurusan bencana, beliau memaklumkan setakat jam 6 pagi tadi 3 sungai saudara, iaitu Sungai Pontian Besar di Johor, Sungai Perak Hilir dan Sungai Langat masih berada pada paras bahaya. Jadi teman-teman, saudara yang tinggal yang berhampiran di kawasan tersebut haruslah berhati-hati dan berjaga-jaga saudara. Dan terkini tadi petang tadi saudara, Jawatan Bomba berjaya menyelamatkan dan memindahkan 7 sekeluarga apabila rumah mereka dinaiki air di Batu 31, Kampung Sri Tanjung di Dengkil. Jadi Pusat Gerakan Operasi Bomba Selangor katanya menerima maklumat jam 5.36 petang berhubung banjir di kawasan kampung tersebut. Dan mereka telah pun dipindahkan saudara. Alhamdulillah. Tindakan segera. Jadi kalau ada nampak banjir, sila hubungi pejabat bomba. Simpanlah saudara nombor-nombor telefon bomba. Terima kasih saudara Zayi dari Pasir Mas Kelantan. Kamotai dia kata semua okey, tapi duit je tak berapa cukup. Duit tak boleh nak kata apalah, sabar saudara. Dan sebab itu, ini bukan kata duit tak cukup. Kita ni yang boleh bekerja, kita bekerjalah saudara. Tapi yang mana betul-betul miskin tegar, Yang Amat Perdana Menteri telah pun memutuskan dan membuat cadangan agar bantuan tunai khas secara bulanan
kepada isi rumah yang tidak berkemampuan yang mensertai aktiviti menjana pendapatan atas faktor umur dan kesihatan bagi membolehkan mereka melepasi pendapatan garis kemiskinan. Artinya saudara, bahawa mereka yang berada di paras kemiskinan akan dapat memperolehi bantuan wang tunai. Tapi mestilah ada kajiannya, benar-benar tak boleh kerja. Kalau boleh kerja macam Kamotai tu, tak boleh dapat. Yang miskin tegar. Sebab ini adalah harapan yang Amat Perdana Menteri mahu menangani derita rakyat. Dan beliau mahu memastikan bahawa rakyat kita sifar yang miskin tegar. Jadi beliau telah pun mengadakan perbincangan. Jadi bantuan tunai khas secara setiap bulan saudara sedang akan dipertimbangkan untuk diberikan. Ia terutama kepada warga kita yang tak ada kerja dan tidak berkemampuan untuk bekerja. Mungkin sakit, ketua keluarganya, pendapatan tak ada, berada di paras kemiskinan, bolehlah mendaftar saudara dengan Kementerian Kebajikan Masyarakat, insya-Allah. Itu gambaran yang saya perlu nyatakan. Bila Kamotai kata duit tak ada, duit tak ada itu bukan masalah besar. Sebab kerajaan Madani begitu prihatin dengan kehidupan rakyatnya saudara. Cuma kalau sakit, dia tak boleh buat apa, makan ubat lah saudara. Macam saya ni kena makan ubat. Aduhai. Baik saudara. Usai cerita tentang kehidupan rakyat, kita tangani sedikit lah saudara. Nampak gayanya selepas dia sakit. Saudara, saya pun sakit. Tapi yang bahagia Datuk Seri Najib, selepas saja beliau disahkan pulih daripada jangkitan COVID-19, hari ini beliau pergi lagi lah ke mahkamah. Nampak gayanya tak habis lagi lah. Dah 5 tahun lah saudara. Jadi beliau berterusan lah menghadiri sambungan perbicaraan dalam isu YNDB dan sebagainya. Cuma dalam suasana ini saudara, saya melihat bahawa ada 2-3 orang yang saya agak menghormati kesetiaan mereka. Iaitu pertama sekali tentulah Saudara Alias, mantan pegawai khas pegawai keselamatan Dr. Seri Najib waktu beliau berkhidmat waktu Dr. Seri Najib Perdana Menteri dulu. Yang kedua adalah Kak Pah Merah. Boleh dikatakan setiap kali perbicaraan berhubung Dr. Najib, beliau hadir. Ini bukan hanya pada Dr. Najib, bila waktu perbicaraan Dr. Zaid pun beliau hadir. Dan bersama-sama dengan beliau adalah Kak Roy. Dua sosok wanita ini sentiasa ada. Sama ada perbicaraan diadakan di Mahkamah di Putrajaya maupun di Kuala Lumpur. Saya menghormati. Begitulah kasih dan sayangnya Kak Roy. Saudara Hasnan juga daripada Pasir Putih datang dari Kelantan. Yang tak ada siapa membayar. Dia datang sendiri menunjukkan kasih sayang, kesetiaan pada Datuk Seri Najib. Kita harus menghormati lah orang sebegini saudara. Dan hari ini saya difahamkan bahawa Mahkamah Tinggi telah pun membenarkan permohonan pihak pendakwaan untuk meminda 3 pertuduhan dalam isu penyelewengan dana YNDB. Walaupun dibantah oleh peguam-peguam, tapi Hakim Lauren Diskera, Colin Lawrence Diskera mengizinkan pemindaan terhadap tuduhan tersebut. Itu keadaan saya. Bagaimanapun sebagaimana yang dinyatakan oleh sahabat saya Datuk Lokman Adam, ya, begitu juga anak-anak waris Datuk Najib, beliau menyatakan sebab ada timbul yang kononnya Tasimuddin kerana beliau adalah dalam kiriman dalam media sosial, dia mendoakan kesihatan Datuk Najib waktu beliau dijangkiti oleh COVID, tapi sudah dianggap sebagai kononnya bahawa beliau mahu bersama-sama membebaskan Najib. Saya kata itu semua omongan. Ada pihak pula mengatakan bahawa dirinya sebagai ketua pada pasukan pendesak Tiger Datuk Najib, bahawa mahukan bahawa kalaulah Datuk Seri Najib berganding dengan Tasimuddin maka beliau lebih mudah untuk dibebaskan. Ini semua omongan kosong. Tak ada saudara. Saya perlu jelaskan tidak ada ketetapan. Sebagaimana kalau saya dengar juga Datuk Lokman Adam juga menjelaskan. Tak ada saudara. Yang saudara Marah Hakim betul lah dia kata main kulit dia orang semua tu. Kadang-kadang sekarang ni saya melihat banyak pihak yang mahu mengambil kesempatan daripada kesukaran, kesedihan yang dialami oleh keluarga Datuk Seri Najib dan Datuk Najib sendiri. Mereka mengambil kesempatan untuk mengaut yakin rakyat supaya memberi sokongan pada mereka. Ini semua saudara sembang kari saudara, tak betul. Kalau betul saya akan beri penjelasannya saudara. Itu keadaannya sebab saya lihat 2-3 hari ini macam-macam orang mengatakan bahawa dari dulu lagi waktu pilihan raya 6 buah negeri dulu pun ada pihak mengatakan bahawa Datuk Seri Najib
minta sokong ke Parti Perikatan Nasional, kerana Perikatan Nasional yang hanya akan membantu Datuk Seri Najib. Itu semua omongan kosong. Saya juga telah menghubungi Datuk Seri Zahid Hamidi. Beliau mengatakan tidak ada kenyataan seperti itu. Dan pihak UMNO masih berterusan untuk mencari ikhtiar bagaimanakah cara yang terbaik agar pembebasan Datuk Najib dapat dilakukan. Tapi Datuk Seri Najib masih kekal turun naik mahkamah dan masuk tahun kelima, saudara. Itu keadaannya. Itulah keadaannya, saudara. Baik. Laporan dari Gaza, saudara. Jadi petang tadi, saudara, waktu saya mandi, sebelum saya ambil air semayang untuk solat semua, saya terfikir, saudara, saat saya menjuruskan air ke badan saya terfikir, apakah warga Palestin, saudara-saudara kita di Palestin, mereka berkesempatan untuk mandi. Sedangkan mereka untuk minum pun terpaksa gunakan air laut dan air sekumbahan. Alangkah beruntungnya kita, saudara. Bila saya mandi tadi, saya teringat begitu, menitis air mata saya. Membayangkan bagaimana kepedihan, kesukaran yang dialami oleh warga di Palestin. Bila tak ada lagi air, bekalan air dah tak ada. Tempat mereka sudah pun dihujani dengan bom. Kita cuma turun air hujan. Benar, ada kilat sambar menyambar. Tapi mereka dentuman itu dentuman ledakan bom. Malahan, boleh dikatakan, setiap bumi di Gaza itu disimbah oleh percikan bom. Dan rakyatnya mandi tak mandi, saya tidak mungkin mereka boleh mandi. Kita di sini boleh mandi manda. Kita balik lagi boleh ambil air semayang, boleh minum seenak-enaknya. Sebab itu saya katakan, sudah sampai waktunya kita harus bersyukur dengan apa yang kita ada, saudara. Tak payahlah kita nak bercakap liberal ke itulah, saudara. Macam-macam tuduh-menuduh. Bersyukurlah kita, usahalah untuk kita damaikan warga kita. Kalau kita masih lagi berterlengkah, tidak mensyukuri anugerah ilahi, saya bimbang azab bahaya daripada Allah SWT akan turun. Sebab itu tadi waktu saya mandi tadi, saya geling kepala sambil menitikkan air mata. Bayangkanlah keluarga sahabat kita, saudara kita yang berada di bumi Palestin. Mereka tidak berkesempatan nak mandi. Usahakan nak mandi. Nak minum pun tak ada air. Malah terpaksa ambil air laut dan disuling. Air daripada kumbahan, saudara. Kumbahan itu, saudara, air yang dulu digunakan, ya, tempat buangan air. Itu keadaan, saudara. Dan kita masih bertelagah. Kita cuma hujan. Kita cuma dengar kilat sabung menyambung, petir halilintar. Mereka bukan kilat, saudara. Ledakan bom. Itu keadaannya, saudara. Bagaimana, saudara, dengarlah sendiri. Bagaimana untuk menutup kelemahan mereka, hari ini semalam seorang menteri Israel telah digantung jawatannya kerana dia mencadangkan. Sebenarnya bukan mencadangkan, memang ada pun. Dalam satu temu bual dengan sebuah media, dia kata bahawa pihak tentera Israel sebaiknya menggunakan bom atom, bom nuklear di ke atas Gaza. Keadaan itu maka membuatkan beliau digantung jawatannya kerana mereka cuba nak menyembunyikan keadaan tersebut, saya. Itu gambaran yang kita dengar, saya. Dan hari ini, semalam, sejak Sabtu lagi, selepas ambulan yang membawa pesakit-pesakit telah ditembak oleh mortar daripada tentera Israel, pemindahan warga Gaza yang cedera dan para pemegang pasport asing yang mahu melalui lintasan Rafah telah pun digantung sejak semalam, saudara. Kerana Mesir saat ini masih menanti apakah keadaan tenteram. Jadi mereka tak mampu lagi untuk dibenarkan masuk ke Mesir. Kerana rupanya mereka juga jadi sasaran kepada tentera Israel. Zalim mereka, saudara. Sedangkan kita tahu pemindahan telah dilakukan. Mereka minta rakyat Gaza, di utara Gaza, pindah ke selatan Gaza ataupun mana-mana tempat. Jadi bila mereka memilih untuk masuk ke Mesir, maka ledakan, mortar dan sebagainya dihalakan kepada pelaran-pelaran perang ini. Begitulah zalimnya, saudara. Ini khabar daripada Gaza yang saya terima, saudara. Ramai yang cedera. Sebab itu saya merasakan bahawa peperangan di Gaza itu tidak mungkin ada hujungnya saat ini, saudara. Walaupun gencatan senjata diminta, ditekan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tapi rejim Zionis masih lagi kekal dengan tindakan zalim mereka, tidak mahu berkendur. Sebab itu, saudara, akhirnya di Jakarta pun sekarang, satu dunia sekarang ni, saudara. Satu dunia mengecam tindakan Israel dan meminta
supaya gencatan senjata dilakukan. Dan terbarulah di Jakarta, saya ratusan ribu orang berhimpun di Jakarta kemarin menzahirkan solidariti mereka terhadap rakyat Palestin serta mengecam serangan Israel ke atas orang awam. Nak berperang-peranglah, tapi orang awam ni kena apa hal? Sebab itu rakyat Indonesia ratusan ribu, saudara, mereka berkumpul dan berhimpun di Tugu Negara, Tugu Monas lah, saudara, dan menzahirkan. Jadi kebanyakan peserta perhimpunan memakai pakaian putih, menandakan sedihnya mereka melihat kehidupan warga saudara kita di Gaza. Beberapa pemimpin agama, tokoh politik dan menteri seperti Menteri Luar Retno Marsudi. Saudara kena ingat, saudara tak ingat dalam minggu lepas saya mengulas. Retno Marsudi, dia walaupun wanita, dia berbicara di Persatuan Bangsa Bersatu. Dia mengatakan, saya merentasi lautan, saya merentasi Pasifik, ratusan ribu kilometer hadir ke sini untuk menyatakan penderian rakyat Indonesia. Kami mengutuk serangan dari Israel. Kami mengutuk kekejaman yang dilakukan oleh Israel terhadap warga rakyat Palestin yang tidak berdosa, terutama kanak-kanak dan wanita. Dan nampak gayanya sokongan warga di Indonesia begitu ramai, ratusan ribu, saudara. Bukan kita 10-20 ribu, di Indonesia di Tugu Monas ratusan ribu. Dan akhirnya hari ini saya dapat laporan lebih 40 orang terbunuh lagi, saudara. Apabila dalam kempen pengeboman yang dilakukan oleh Zionis, tentera Zionis Yahudi, apabila mereka melakukan meledakkan bom, pengeboman, iaitu kesemua mayat yang menjadi mangsa kezaliman terbaru Israel dibawa ke hospital Deir al-Balah. Aduhai, saudara. Ini kem pelarian, saudara, yang dibom. Ini kem pelarian Al-Maghazi, di mana kebanyakan mangsa adalah wanita dan kanak-kanak. Tak ada pun orang lelaki. Itu adalah kem pelarian, kem Al-Maghazi di Gaza juga diledakkan oleh bom. Zalimnya mereka di sana, saudara. Nampak-nampak gayanya, saudara, Israel masih terus membedil Gaza dengan serangan bertubi-tubi. Dan mereka mau memisahkan supaya rakyat di utara Gaza itu dipindahkan segera. Dan mau menjadikan utara Gaza itu bagaikan padang jarak, padang terkukur. Berdoalah kita, saudara, agar Allah SWT menimpakan laknatnya kepada Zionis, rejim Israel itu, saudara, dan menyelamatkan saudara kita di bumi Gaza. Sebab sekarang ni internet terputus, makanan tak ada, saudara. Makanan nak hantar masuk pun mereka tak izinkan, saudara. Itu keadaannya, saudara. Kementerian Kesihatan juga memberi peringatan bagaimana mereka tertekan, sangat-sangat tertekan. Cuma yang agak menghairankan, di Tampa, iaitu dekat pelabuhan di Semenanjung Arab, saudara, sebuah kapal selam kelas Ohio. Kapal selam itu adalah milik tentera laut Amerika, telah pun tiba di perairan Asia Barat saat perang semakin memuncak antara Gaza dan Israel. Jadi Komando Pusat Tentera Amerika Syarikat yang berpangkalan di Florida mengesahkan perkara itu dalam hantaran X atau dikenal sebagai Twitter, saudara. Jadi menurut hantarannya pada jam 5 pagi waktu kita, saudara, semalam, sebuah kapal selam kelas Ohio tiba di kawasan di bawah kawal selia Komando Pusat Amerika Syarikat. Kapal selam peluru berpandu Ohio dilengkapi dengan peluru berpandu balistik dan kepala peledak nuklear, lengkap upayanya untuk komunikasi yang canggih. Jadi memang pun Kongres telah pun meluluskan bajet untuk membantu pasukan Israel. Sebab itu kita harus berdoa, memperkuatkan doa kita pada Allah SWT menyelamatkan bumi Gaza. Saya benar kamu tahu, kita ni kadang-kadang dah sampailah ke alam dunia kita ni, saya. Baik, saudara. Itulah yang dapat saya laporkan apa yang berlaku di Semenanjung Gaza. InsyaAllah besok kalau ada laporan terbaru, saya akan cuba wawarkan kepada anda. Kita balik pada isu politik tanah air kita, saudara. Dan sekarang ni, saudara, kenyataan Presiden UMNO. Bila mengatakan bahawa dia kata dia bagaikan, sebenarnya dia cuma sembang biasa saja. Waktu beliau menghadiri upacara
sambutan awal di Pavali di kawasan pilihan raya di Bagan Datuk. Kemarin saya cuba menghubungi teman-teman pegawai yang hadir di majlis tersebut. Saya kata betul ke begitu? Dia kata ada. Cuma yang Muhammad Presiden UMNO dia kata saya pun kadang-kadangnya sampailah juga akan sampai masanya di peringkat penghujung politik. Maklumlah usia saya pun dah mencecah kepada angka 70. Biasa begitu saja, tapi media terus pick up, buat cerita kononnya Datuk Seri Zahid akan berhenti. Tak ada sebenarnya. Dan saya kadang-kadang melihat kadang-kadang Datuk Seri Zahid dia sebagai pemain politik, dia nak menguji juga sejauh mana rakan-rakannya masih setia dengan beliau. Dia lontarkanlah saya ni, biasalah saya agak-agak okeylah, mungkinlah akan datang dia nak bersara lah. Ini mungkin tapi sebagai orang politik bila melawak tu maka dianggap serius. Itu jadi masalahnya saya. Jadi sebenar-benar tak ada. Dan saya lihat bahawa itu dia mau melihat berapa ramai, berapa banyakkan buaya yang masih ada dalam kolam UMNO. Itu mungkin juga percaturan politik Datuk Seri Zahid. Dia nak tengok sejauh mana rakan-rakan yang kononnya menunjukkan kesetiaan, menyokong bos. Jadi bila lontar begitu, apa reaksi mereka? Dia ternyata apa yang beliau lakukan itu mendapat respon. Tapi bukan respon di kalangan warga UMNO. Tak ada seorang pun di kalangan warga UMNO yang memberi respon pada kenyataan tersebut. Tapi mereka yang berada di luar gelanggang, yang tidak lagi berada di arus perdana pimpinan UMNO, pula mengalukan. Jadi ternyata diorang ni masih lagi mengharapkan untuk mengambil alih kepimpinan dalam UMNO. Sedangkan mereka berada di luar UMNO. Adalah kenyataan, saya malah sebut nama siapa saya. Bahawa katanya kalau Datuk Zahid berundur, ramai lagi yang boleh memikul, ramai lagi boleh memimpin. Sebenarnya mereka juga masih lagi meletakkan harapan setelah mereka gagal untuk menjatuhkan beliau sebagai Presiden UMNO. Saya melihat pernyataan begitu, saya katakan orang politik saya teringat kenyataan almarhum Tun Ghaffar Baba. Dia selalu berbual dan menyatakan kepada saya, dia kata orang politik ni, dia kata dia hidup dia macam gasing. Dia mesti berpusing. Kalau berhenti berpusing, habislah dia kata. Orang politik begitu dia kata. Dia akan berpusing dan macam gasing. Kalau selagi tak berpusing, tak adalah hidup politiknya. Saya rasa begitu keadaannya. Sebab saya tahu politics, bagaimana saya punya guru saya mengatakan, politics is the art of deceiving mankind. Politik itu adalah seni percaturan minda. Jadi apa yang dilakukan Datuk Zahid, dia nak tengok, dia nak pancing. Aku pancing apa? Komen. Saya lihat orang yang setia dengan beliau tak ada pun beri respon yang pelik-pelik. Tapi orang yang di luar gelanggang pula yang sibuk. Jadi kadang-kadang begitulah saudara. Dalam keadaan suasana politik hari ini, macam-macamlah andaian. Tapi tidak mungkin kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengizinkan. Sebab mereka memang bercita-cita untuk menjatuhkan beliau. Kalau jatuh Datuk Seri Zahid, maka jatuhlah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu percaturan mereka di luar sana saudara. Itu keadaannya. Bagi saya macam mana nak berhentinya? Semalam dia dah berjumpa dengan pertemuannya dengan dia mengadakan pertemuan dengan penasihat negara merangkap Menteri Keselamatan Awam China, Tuan Yang Terutama Wang Xiaohong. Kalau nak bersara, takkanlah buat kerja dah. Tapi bila masih menangani, bertemu dengan pimpinan dari luar negara, menyantuni banyaklah persoalan-persoalan yang dibincangkan, terutama lagi kerjasama dua hala antara kerajaan Malaysia dan China. Dan kita juga sekarang ini dalam proses untuk mendapatkan pelabur-pelabur yang ramai yang akan datang dari China dengan membawa pelaburan lebih daripada 160 bilion saudara. Baik saudara, itu isu tentang Datuk Seri Hamidi. Tak ada saudara, saya nak jelaskan, tidak ada. Tidak akan mengundurkan diri. Sebab kata Cik Ghaffar, orang politiknya dia harus berpusing. Kalau dia berhenti berpusing, matilah katanya. Itu katanya. Saya tak yakin benda itu boleh berlaku. Cuma saya nak pesan pada Datuk Seri Presiden, buat kenyataan tu kena hati-hati. Sebab sekarang ni apa saja yang keluar dari mulut Presiden, itu akan di-pick up. Sama ada orang yang menyokong ataupun tak menyokong. Itu saja saudara. Terima kasih Puan Aziza hadir bersama sekuntur mawar merah untuk saya. Saudara Azizul Abdul Hamid, dia kata pelabur luar negara sekarang ni bersama dengan kerajaan PMX.
Memang pun sekarang ramai pelabur dah tak sunyi-sunyi mereka datang untuk mendatangkan pelaburan. Sebab itu hari ini pasaran saham pun meningkat. Malahan yang diragui, yang dikesali, yang dituduh macam-macam, kedudukan pertukaran wang ringgit Malaysia dengan Amerika juga sudah pun meningkat balik. Dan minggu lepas tu agak mengerikan bila naik sampai $1 Amerika bersama dengan RM4.76. Tapi hari ini sudah pun berkurangan. $1 Amerika sudah pun RM4.65, besar kemungkinan akan turun lagi. Jadi ini menunjukkan ekonomi kita semakin mantap. Takkanlah dalam kemantapan ini Presiden UMNO nak mengundurkan diri. Cuma saya nak pesan pada Presiden UMNO, janganlah buat kenyataan yang memeranjatkan, takut ada yang lemah semangat. Macam saya ni tiba-tiba kena heart attack pula nanti. Baik saudara. Ini satu lagi. Ini tentang laporan polis terhadap pengamal media. Banyak sekarang ni. Saya melihat sekarang ni saudara, laporan terhadap pengamal media semakin rancak. Dan ini saya merasakan bahawa seolah kebebasan bersuara seolah-olah bagaikan tiada sempadan noktahnya. Atas nama kebebasan bersuara, pemain-pemain media yang kadang-kadang tidak ada amalan, tidak ada etika kewartawanan, melaporkan. Malah gosip politik itu dianggap sebagai berita benar. Akhirnya banyaklah yang kena disita, kena dipanggil oleh pihak polis apabila mereka menuturkan kenyataan-kenyataan yang berbau fitnah. Minta maaf lah. Dan sejak seminggu dua ni saya melihat fitnah yang dilontarkan, dihalakan kepada yang mahu Perdana Menteri tidak kunjung padam. Macam-macam cerita saudara. Macam-macam. Dan saya ingin menasihatkan pada teman-teman, ada kalanya pun, ada sempadannya, jangan berterusan. Nanti anda mengatakan bahawa bila ada laporan dibuat terhadap anda mengatakan tidak ada kebebasan. Kebebasan bukan berarti untuk menabur fitnah. Kebebasan nak bercakap, kebebasan nak mengkritik boleh mengkritik. Macam mana saya membuat kritikan terhadap Perdana Menteri? Saya kata jangan berbelanja wang negara tanpa had. Itu kritikan saya. Tapi ada hadnya. Bukan kita tuduh. Bila saya mengatakan Datuk Seri Presiden UMNO jangan lagi buat kenyataan yang bukan-bukan, itu pandangan kita, itu kebebasan. Tetapi janganlah yang tak ada diada-adakan. Maka akhirnya anda disita, anda akan dipanggil oleh pihak polis. Akhirnya pihak polis dah tak ada kerja lain. Terpaksa membuat siasatan demi siasatan, laporan demi laporan. Ini yang saya rasa tak betul. Kebebasan bersuara ada hadnya, ada noktahnya saudara. Saudara Meg Alias dia kata duit kita semakin mengukuh hari ini. $1 Amerika bersama dengan RM4.64. Kita mengharapkan sampai hujung tahun ini bertambah mantap. Jadi dalam keadaan begini, dalam kebebasan bersuara, nyatakanlah yang benar. Jangan buat tuduhan yang bukan-bukan. Saya nampak saudara, serangan media, terutama mereka yang agak mirip kepada pihak yang membenci Perdana Menteri, nampak gayanya berterusan, bertali arus. Tapi bila diambil tindakan nanti anda marah bila mereka mengatakan bahawa tidak ada kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara bukan berartinya anda bebas memaki hamun. Itu kena jelas saudara. Ia bukan berarti anda bebas memaki hamun. Itu yang keadaannya perlu dilihatkan saudara. Dan memanglah kadang-kadang mereka merasakan macam di parlimen tu, ahli parlimen mereka mempunyai imuniti. Saudara, jangan ikut ahli parlimen. Mereka dalam parlimen, mereka boleh bercakap apa saja sebab mereka mempunyai imuniti. Sebab itu, bila perbahasan di parlimen, kadang-kadang menteri yang terlibat, dia kata kalau berani, cakaplah di luar dewan. Artinya, ahli-ahli parlimen, mereka ada imuniti. Mereka ada terlindung untuk bebas bercakap. Tapi bukan kita di luar. Bukan kita sebagai pemain media sosial. Jangan saudara. Jangan merasakan diri kita pula jadi wakil rakyat. Apa istimewanya? Saudara Aizul Hamid dia kata PM Bersatu Paham meroyan setiap. Jangan. Boleh bagi pandangan, boleh beri kritikan. Anda nak mewawarkan parti anda terbaik, nyatakan. Macam saya, Sabah malam saya mengatakan UMNO adalah parti yang terbaik. Jadi anda boleh cakap benda begitu. Ini adalah kebebasan. Kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. Sekarang ni pun dah 149 ahli parlimen. Terima kasih Saudara Azizul. Dah 149 ahli parlimen Malaysia sekarang ni bersama kerajaan perpaduan. Ya buat apa nak buat dosa kering? Itu keadaannya saudara. Jangan kita ikut sikap
ataupun cara ahli politik bila mereka berada dalam parlimen. Mereka dilindungi. Ada imunitinya. Kita tak ada. Tambah-tambah lagi saya seram. Saya tengok, alamak, berita begini yang keluar disiarkan. Sedangkan ini adalah libel yang terdedah untuk boleh diambil tindakan mahkamah. Jadi saya nak bagi tahu tuan saudara, kalau anda bercakap pumpang dalam media sosial dan sebagainya, bila ambil tindakan mahkamah, apakah anda akan dibela oleh orang yang anda sanjung? Sebagai contohlah saudara, saya sekarang ni pumpang memuja seorang pemimpin. Kalau jadi apa-apa pada saya, ingat pemimpin dia nak jaga kita. Yang akan menjawab diri kita sendiri saudara. Jadi berfikirlah sebelum membuat kenyataan yang bukan-bukan. Memanglah mereka seronok. Bagi orang yang tidak bersama dengan pimpinan kerajaan hari ini, apa saja anda lakukan, wah terbaiklah. Dapat pujian lah. Tapi jika berlaku sesuatu pada diri anda, apakah mereka akan membela anda? Ini saya nak bagi tahu pandangan saya lah secara peribadi. Sebab saya telah melalui banyak kes-kes. Kawan-kawan akhirnya mereka give up. Bila saya jumpa, malah lah sekarang ni, kita aja duk jaga mereka. Kita berjuang bagai nak rak. Tapi apa kita dapat? Bila dia menang, mereka jadi menteri, kita tak dapat apa pun. Itulah natijahnya saudara. Jadi ada batasnya. Sebab itu saya minta kawan-kawan berhati-hati. Janganlah kadang-kadang berterusan yang bukan-bukan. Saya pun tidak memuja dan memuji pimpinan UMNO sehabis-habisan. Ada, sebab selalu saya pegang kata-kata, kalau kita sayang seorang itu, janganlah sayang berlebih-lebihan. Kalau benci pun, janganlah benci berlebih-lebihan. Pegang keadaan kesederhanaan. Nak kritik, boleh kritik, tak ada masalah. Tapi saya khawatir, saya lihat sekarang ni. Bagaimana kita mengatur macam-macam lah Perdana Menteri. Akhirnya, bawa bajet. Mereka yang dulu sembah mengatakan kerajaan akan jatuh, bergedudup saya tengok. Macam-macam teman-teman dalam media sosial. Bulan Ogos, bulan November akan jatuh, bajet akan naik. Akhirnya mana? Sembang kari. Tak ada pun dia belah bagi, malahan kata sebulat suara. Dan hari ini datang lagi. Tidak ada dasar, tidak ada arah tujuan Datuk Seri Anwar Ibrahim memimpin negara. Dan bila dibuat kenyataan hari ini, orang yang miskin tegak, yang tak ada pendapatan, kerajaan akan berusaha untuk menyantuni mereka, dapat duit poket bulanan, tiap-tiap bulan. Nak apa lagi? Mana ada kerajaan dalam dunia begini, saudara? Mana ada kerajaan dalam dunia? Yang saya ingat mungkin satu di Norway je lah. Saudara, bila negara itu kaya raya, rakyatnya mendapat pulangan daripada hasil negara. Dan bagi negara lain tak ada, saudara. Pergilah negara-negara yang miskin. Saya tak mau menyebut negara lah, sensitif. Banyak negara, sama ada sebelah Afrika ke sebelah mana-mana pun, saudara. Banyak negara yang miskin, rakyatnya, yang gelandangan. Malahan di Amerika sendiri pun berapa 20 juta tak silap saya, gelandangan. Dan sekarang ni gelandangan itu akan ditangani oleh kerajaan Madani, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan mereka akan dapat bantuan bulanan tunai untuk bukanlah nak bermewah-mewah, untuk beli makanan, untuk tempat tinggal dan sebagainya. Ini akan disantuni oleh kerajaan. Dan sekarang ni nak kata apa saudara? Tak malu sendiri. Sebab itu saya lihat tadi waktu beliau berucap di hadapan pegawai kaki tangan di Kementerian di Jabatan Perdana Menteri PMO hari ini saudara. Beliau memberi penegasan bahawa semua ketua setiausaha kerajaan KSU saudara, sama ada Kementerian, Kerajaan Negeri, ketua pengarah, ketua-ketua jabatan, ditekankan, diminta oleh Yang Amat Perdana Menteri supaya meminitkan setiap perbincangan mengenai laporan ketua audit negara. Apa-apa saya laporan ketua audit negara bagi memperbaiki tata kelola pentadbiran mesti diminitkan. Ini juga antara cara-cara, itulah way forwardnya. Tapi kalau bagi mereka yang tak bersetuju, apa rancangan masa depan? Apa masyarakat masa depan? Itu keadaannya saudara. Fazila Abdul dia kata, bosku gelakkan abah kau dengan kenyataan. Ini keadaan tu saudara. Saya kadang-kadang dia orang ni buat kenyataan yang bukan-bukan. Sebab itu saya mendengar hayati ucapan beliau. Dan hari ini kita sikalah sedikit tentang Parlimen. Hari ini di Parlimen sebenarnya matlamat hasrat yang berhormat Tan Sri Speaker, iaitu Tan Sri Johari Abdul, dia mahu supaya ahli-ahli Parlimen yang penting itu didedahkan nama mereka dalam media sosial. Tapi nampaknya ada ahli Parlimen tak setuju. Dia kata ahli Parlimen memerlukan seorang speaker, bukannya seorang ketua darjah. Pula dah lain dia maksudnya.
Dan beliau akan berunding dengan semua ahli parlimen. Dia tahu ada kalangan ahli parlimen yang bertugas di kawasan. Bagi tahu je. Takkan itu pun tak boleh. Ini nakkan kebebasan sangat, tak datang pun tak boleh pertikaikan. Mana mahu begitu? Sebab kerajaan membayar mereka gaji bulan-bulan. 16,000 sebulan. Dan bila mereka datang mesyuarat, bukannya percuma. Pendapat dapat ada gaji untuk pemandunya, kos tempat tinggal, hotel, kos pengangkutan. Saudara yang datang dengan kapal terbang dibayar, tiba-tiba datang Kuala Lumpur, kononnya untuk mesyuarat, masuk sekejap saja. Register keluar, ponting. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Tan Sri Speaker. Tapi adalah perdebatan lah. Tadi saya dengar lah perdebatan di Parlimen. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Ada yang mengatakan itu sebagai bersangka baik, bersangka buruk dan sebagainya. Tapi ternyata kita dapat lihat, saudara. Contohnya, ahli-ahli Parlimen daripada Parti Pembangkang. Yang daripada kerajaan, okey lah. Sebab dia jadi menteri, jadi timbalan menteri. Mereka ada mesyuarat. Itu diizinkan lah. Tapi yang tak ada buat apa. Mereka sepatutnya membawa membawa perjuangan rakyat. Itu tidak dilakukan. Itu yang mahu satu penambahbaikan yang mahu diusahakan oleh speaker. Tapi nampak dia diserang macam-macam, saudara. Sebab itu speaker kata, saya tak ada niat, dia kata. Sebab kesan daripada kenyataan tersebut, dia dituduh macam-macam lah. Saudara ada mengatakan bahawa dia tidak mempunyai latar belakang sebagai latar belakang undang-undang. Kononnya mesti orang tu tahu bab undang-undang baru boleh jadi speaker, ataupun sekurang-kurangnya mesti ahli parlimen. Jadi dia kata, saya tak ambil kisah. Bagi saya yang paling penting di kanan tabir kerajaan, di kiri pembangkang, saya sambil sama rata je. Soal anda nak berpolitik, jangan libatkan saya, katanya. Itu keadaannya. Saudara Jaka Lindung, dia kata sepatutnya kita potong gaji lah yang tak datang parlimen. Sepatutnya begitu. Seharusnya begitu. Dan saya rasa saya bersetuju dengan pandangan Tan Sri Johari agar mereka ini didedahkan. Kita dedahkan nama mereka. Berapa kali datang parlimen. Saya tengok ada ahli parlimen tu 5 kali je sepanjang sidang datang. Dan tiap-tiap kali bila datang musim pilihan raya, waktu itulah mereka berlumba-lumba nak menawarkan diri sebagai ahli parlimen. Jadi bagi saya mereka melakukan penipuan. Mereka menipu rakyat. Undilah saya, sokonglah saya, bahawa saya akan membantu memperjuangkan hak rakyat. Anda nak berjuang macam mana anda di luar? Tempat untuk berjuang dalam Dewan Rakyat. Sebab itu saya tidak akan henti untuk melihat perkembangan di parlimen. Apa yang diperjuangkan, siapa yang bercakap. Kalau okey lah. Saudara Cik Latif, yang tak datang tu potong saja gaji. Bagi saya bukan potong gaji, potong terus allowance 16,000 tu. Sebab mereka dapat gaji daripada duit rakyat. 16,000 sebulan itu datang daripada kerajaan. Duit kerajaan datang daripada duit rakyat, duit percukaian. Duit kita semua. Kita membayar gaji mereka untuk berjuang soal kita. Tapi mereka tak ambil kisah. Itu gambarannya, saudara, yang saya harapkan lah. Hari ini ada pula lah. Hari ini bergaduh dekat parlimen tadi. 2 orang akhirnya. Tapi speaker tu bagus. Dia kata tak apalah. Tadi itu daripada Pakatan Harapan, Saudara Sani. Satu lagi daripada ahli parlimen Parit Bunta, Misbahul Munir. Dia tak mau bergaduh-gaduh, tak mau menghabiskan masa di parlimen. Dia kata, dua-dua tu keluarlah. Pergi minum kopi, besok datang balik ke parlimen. Sebab kalau ada pun bertelagah, benda tidak mendatangkan sesuatu manfaat untuk rakyat. Itu keadaannya, saudara. Baik, saudara, kita masuk pilihan raya di Kemaman. Ini kita lepas dah. Ini pilihan raya di Sarawak sudah. Dan kena ingat, saudara, 18 November adalah tarikh penamaan calon. Hari undi awal 28 November. Hari mengundi 2 Disember. Dan kali ini, matlamat tekad kerajaan Madani adalah untuk tekadnya adalah perpaduan memenuhi harapan. Dan saya lihat, saya ucapkan tahniah dan saya salute kepada Ketua Pergerakan Puteri UMNO. Ia telah pun memulakan gerak kerjanya mengadakan jelajah Kemaman. Itu adalah sebagai persediaan awal menghadapi pilihan raya kecil PRK Parlimen Kemaman. Ya, saudara, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, Datuk Nurul Amal Mak Fauzi, telah pun mengadakan pertemuan bersama ketua-ketua Puteri UMNO bagi seluruh negeri Terengganu. Dia anak muda sekarang ni, mereka akan menyantuni dan panggil semua ketua Puteri seluruh Terengganu bertemu dengan esko-esko Puteri UMNO Malaysia, membincangkan cara macam mana nak menangani pilihan raya di parlimen. Tahniah lah saya ucapkan kepada Datuk Nurul Amal. Dan saya juga dipahamkan bahawa mereka mula
Sejak daripada hari Jumaat, mereka sudah melakukan Jom Join Kakak Pink dengan 1000 langkah. Bahawa saat ini Bumi Kemaman menerima tetamu kalangan Puteri UMNO yang segak-segak, Cik Mek Molek dari seluruh negara sekarang ini sudah pun bertandang di Bumi Terengganu. Syabas saya ucapkan Puteri UMNO. Saya mengharapkan pemuda UMNO juga harus memulakan langkahnya, jangan tunggu lama-lama. Berteruslah bahawa perjuangan kita kali ini adalah untuk memastikan UMNO paling tidak dapatlah satu kursi di Terengganu. Sebab teruk sangat dah kita ni, kosong semua saudara. Mudah-mudahan dengan kerja keras, dan saya yakin banyak orang bertanya dengan saya kata mungkin besok atau lusa kalau ada waktu, saya akan mengulas tentang kedudukan di Parlimen Kemaman. Sebab Ketua Perhubungan UMNO Terengganu, Datuk Mat Syed telah pun menyatakan bahawa beliau tidak akan bertanding, tidak akan menjadi calon. Malahan akan dicari satu calon yang popular di kalangan rakyat dan merupakan wajah baru untuk membawa lestari perjuangan rakyat, saudara. Izinkan saya mengundurkan diri, saudara. Keadaan dah letih balik ni, saya minta maaf, saudara. Kalau segala kesilapan daripada saya mohon jutaan ampun dan maaf agar anda pagi-pagi besok, malam ini. Jangan lupa, saudara, sebelum tidur nanti ampunkanlah dosa teman-teman kita. Dan mengucap 2 kalimah syahadat. Semoga kita jumpa lagi besok, saudara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.